Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang pertama bagi perkongsian isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Majid Ghori Hafizahullah. Terjemahannya oleh Dr. Farhah Zaidar binti Muhammad Ramli, Siti Mursyidah binti Muhammad Zin, dan Khairul Munzir bin Ibrahim, terbitan oleh Institut Kajian Hadis dan cetakan oleh Darul Syakir Enterprise Sendirian Berhad. Institut Kajian Hadis, Hadis Research Institute, edisi pertama 2017, hak cipta Institut Kajian Hadis, INHAD, College University Science, College University Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, 2017. Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif oleh Syed Abdul Majid Ghori Hafizahullah. ISBN 978 sempang 967 sempang 2027 sempang 49 sempang 2. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang pertama bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Majid Ghori Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan buku ini. Kata penerbit, pendahuluan, bahagian pertama, topik-topik penting berkaitan hadis palsu. Topik pertama, definisi hadis palsu dari sudut bahasa dan istilah dan sebab pengistilahannya sebagai hadis. Topik kedua, pemalsuan hadis kerana sengaja ataupun cuai. Topik ketiga, hukum memalsukan hadis dan meriwayatkan hadis palsu. Topik keempat, permulaan fenomena penipuan dan pemalsuan hadis. Topik kelima, faktor-faktor pemalsuan hadis. Topik keenam, ciri-ciri golongan pemalsu hadis. Topik ketujuh, pendirian ulama hadis terhadap para pemalsu hadis. Topik ke-8, natijah daripada pemalsuan hadis. Bahagian kedua, kaedah mengenali hadis palsu. Topik pertama di bawah bahagian kedua, kaedah khusus untuk mengenali pemalsuan dalam sanad dan matan hadis. Topik kedua di bawah bahagian kedua, kaedah umum untuk mengenali hadis-hadis palsu. Topik ketiga di bawah bahagian kedua, kaedah keseluruhan bagaimana mengenali hadis-hadis palsu dengan hanya melihat kepadanya. Bahagian ketiga, bahaya penyebaran hadis palsu
dan cara penyelesaiannya. Bahagian keempat, pengenalan ringkas kitab-kitab hadis palsu dan penggunaan istilah-istilah berkaitan dengannya. Topik pertama di bawah bahagian keempat, kitab-kitab khas hadis palsu serta hadis-hadis masyhur secara lisan. Topik kedua di bawah bahagian keempat, kitab-kitab yang mengandungi hadis palsu. Topik ketiga di bawah bahagian keempat, istilah-istilah yang diguna pakai dalam kalangan ahli hadis, pengkritik dalam kitab-kitab hadis palsu. Penutup kitab dan senarai rujukan. Demikian kita kongsikan sebentar lalu isi kandungan bagi buku ini untuk rujukan kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penerbit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam ke atas penyudah para nabi dan rasul utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, juga ke atas ahli keluarga baginda yang suci, seluruh para sahabat yang mulia dan sesiapa sahaja yang menuruti jejak langkah mereka dengan baik hingga ke hari pembalasan. Perancangan musuh bagi menghadapi Islam yang paling bahaya dan paling dahsyat adalah mereka mencipta hadis palsu dan menisbahkannya, yakni menyandarkannya kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebut kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan menisbahkan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matlamat mereka di sebalik itu semua adalah satu, iaitu mengelirukan tentang agama Islam, meruntuhkan akidahnya, memesongkan perundangannya, menjadikan bid'ah sebagai sunnah, sunnah sebagai bid'ah, memburukkan imej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menisbahkan, menyandarkan perkara yang kontradik, yang bercanggahan dan tidak wajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaitkan kata-kata yang tidak lengkap serta asing kepada pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, menjadikan agama sebagai koleksi perkara karut dan lucu, mencampurkan yang benar dengan palsu supaya agama Islam kelihatan kotor dan pelik. Tiada lagi beza antara syirik dan tauhid, bid'ah dan sunnah, kebenaran dan khurafat. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dari tipu daya dan konspirasi pakatan jahat mereka. Firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan itu, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Pemeliharaan Al-Quran juga bererti pemeliharaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis adalah penafsir dan penjelas kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Firman-Nya lagi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, turunkan kepadamu peringatan agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Suratun Nahlu ayat 44.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan di kalangan umat Islam para ulama dan penghafaz untuk menghafal hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka umpama gunung dalam hafalan dan ibarat kontena besar yang diisi ilmu. Tiada umat yang diketahui setanding mereka dalam hafalan, ketelitian, kritis dan dapat membezakan antara cerita benar dan dusta. Inilah ciri istimewa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang unggul berbanding umat-umat terdahulu. Para ulama dan penghafaz itu telah menyaring, menapis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesamaran yang dilakukan oleh para pereka dan pendusta dari kalangan musuh-musuh Islam. Mereka telah menyusun beberapa langkah penting seperti meletakkan metod, kaedah dalam kritik hadis, penyaringan dan semakan hadis. Mereka menghimpunkan hadis-hadis sahih di dalam kitab-kitab yang khusus, mengarang kitab-kitab berasingan tentang biografi perawi-perawi lemah, perawi yang tidak diterima dan para pendusta supaya umat Islam dapat berwaspada. Mereka juga menulis kitab-kitab khusus yang menghimpunkan hadis-hadis palsu untuk diwaspadai oleh umat Islam keseluruhannya. Hasil dari usaha besar dalam memelihara hadis ini, penyebaran hadis palsu banyak dapat disekat dalam beberapa tahun, beberapa kurun yang lalu. Malangnya, penggunaan hadis-hadis palsu telah berulang kembali dengan banyak dalam kalangan orang awam pada hari ini. Oleh itu, adalah sangat penting untuk memperkenalkan jenis hadis yang buruk ini dari aspek pertumbuhannya. Ia diikuti dengan faktor-faktor yang mendorong musuh Islam mencipta hadis palsu. Mendedahkan tentang usaha para ulama Islam memerangi para pendusta dan menunjukkan kepada umat piawai-piawai atau standard-standard yang membantu mereka mengenali hadis-hadis palsu serta membimbing mereka bagaimana mengelak dari menggunakan hadis-hadis palsu. Buku ini diberi judul Hadis Palsu, Sebab-sebab, Bahaya Penyebaran, Kaedah-kaedah dan kitab-kitab yang membantu mengenalinya serta penyelesaiannya, yang mana setelah diterjemahkan, judul terjemahan diringkaskan kepada Hadis Palsu, Kajian Ringkas Komprehensif. Hadis Palsu, Kajian Ringkas Komprehensif, yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Syahid Abdul Majid Ghari Hafizahullah. Ia adalah buku terbaik yang ditemui menghuraikan tentang topik ini secara ringkas. Ia merangkumi semua aspek yang tersebut. 3 orang pensyarah yang terpilih dari Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah serta Jabatan Dakwah dan Usuluddin, KUIS, telah menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, iaitu Dr. Farhah Zaidar binti Muhammad Ramli, Ustazah Siti Murshidah binti Muhammad Zin, dan Ustaz Khairul Munzir bin Ibrahim. Mereka telah melaksanakan penterjemahan dengan baik dan selayaknya mendapat penghargaan utama dan ribuan terima kasih dari kami. Kami juga mengucapkan penghargaan buat Ustaz Muhammad Norzi bin Muhammad Nasir sebagai penyemak dan pembaca proof buku ini. Semoga Allah menerima amalan mereka semua dalam berkhidmat kepada sunnah Nabi SAW dan diberi taufik darinya. Dari Dr. Abu Zaki bin Ismail, Pengarah Inhad, 4 Safar 1439 Hijriah, bersamaan 24 Oktober 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آل عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الخيارة وأصحابه البرارة أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. Sesungguhnya sebenar-benar kalam adalah kitabullah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejahat-jahat perkara adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat itu milik neraka. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat kepada sekalian alam. Ahli keluarga baginda, para sahabat dan yang mengikuti jejak langkah mereka dengan sebaiknya dan yang menyeru dengan seruannya hingga ke hari kiamat. Pelbagai jalan dan wasilah telah digunakan oleh musuh dalam melancarkan serangan demi serangan ke atas Islam. Antara yang paling berbahaya dan besar mudaratnya adalah pemalsuan hadis, iaitu dengan merekayasa kata-kata atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan, menisbahkan sesuatu yang tidak pernah diungkap atau dilakukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini didorong oleh jiwa-jiwa mereka yang sakit dan hawa nafsu yang kotor demi kepentingan peribadi serta tujuan-tujuan politik tertentu. Lalu mereka jadikan hadis nabawi sebagai jambatan untuk menyeludup masuk sesuatu ke dalam agama selepas tidak mendapati jalannya melalui Al-Quran. Oleh kerana ramai orang Islam yang menghafal dan mempelajarinya secara riwayat dan tilawah. Dan janji Allah Subhanahu wa taala pula telah mendahului mereka dalam memelihara kitabnya dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Janji yang telah diabadikan dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah, yakni Allah lah, yang telah menurunkan kitab itu dan kami jugalah yang akan memeliharanya. Al-Hajr ayat 9. Maka sunnah nabawiyah dari Al-Quran itu adalah umpama sejuzuk daripada keseluruhannya. Memeliharanya adalah bererti memelihara Al-Quran tidak syak lagi. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan dalam generasi terawal umat ini insan-insan hebat dari kalangan para sahabat, tabi'in dan mereka-mereka yang datang selepas itu dari kalangan ilmuwan hadis dan hufaznya, yang dikurniakan kepada mereka keilmuan, kebijaksanaan serta hafalan yang kuat.
untuk memelihara kesucian agama ini dan membentengi sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu terdedahlah dengan usaha mereka segala tembelang golongan pendusta dan pemalsu, dan tersingkap wajah sebenar mereka, serta terbatallah segala kebatilan dan penipuan yang dibawa oleh mereka yang binasa itu ke dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada sebahagian mereka untuk menyusun kitab-kitab khusus dalam menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang tulen, dan kitab-kitab khusus yang lain dalam menghimpunkan hadis-hadis palsu dan dusta yang disandarkan, yang dinisbahkan kepada baginda Nabi SAW. Tidak sekadar itu, malah sebahagian mereka telah menggariskan dalam kitab-kitab mereka disiplin-disiplin khusus yang utuh dalam memelihara ketulinan hadis dan menyingkap pemalsuannya daripada golongan-golongan pemalsu. Dengan itu, dapatlah dibezakan antara yang sahih dan yang palsu, dan dikenal pasti sang pendusta dan sang penipu. Sehingga tidak tertinggal lagi dalam sunnah itu kerisauan tentang pemalsuan golongan pemalsu dan penyelewengan orang-orang yang menyeleweng. Sebagaimana telah tidak wujud lagi riwayat palsu mereka dalam kitab-kitab induk hadis, melainkan sedikit sahaja. Akan tetapi, malangnya pada hari ini, hadis-hadis palsu tersebut telah mendapat kembali tempat dan penggunaannya yang berleluasa di kalangan para pendakwah, khutabah, pengkhutbah, dan penulis-penulis buku yang tidak mempelajari ilmu-ilmu syariat dari sumber asalnya. Fenomena ini menjadi rancak semula sejak kemunculan orang-orang yang berlagak alim di siaran televisyen, muka-muka majalah atau surat khabar yang mengambil dalil untuk kata-kata mereka dari hadis-hadis yang palsu dan batil. Orang ramai pula mudah menerima apa yang mereka dengar dan baca dari golongan-golongan tersebut. Ini tidak syak lagi merupakan suatu musibah yang boleh meruntuhkan sudut besar dalam agama dan mengelirukan kebenarannya dalam kalangan orang ramai. Atas dasar itu, kami memilih untuk mengkaji tentang perkara ini dalam kajian akhir pengajian kami di Pusat Pengajian Hadis Nabawi, Cawangan Universiti Al-Azhar di Damsyik. Kami telah menyempurnakan kajian tersebut di bawah seliaan Dr. Badi As-Sayyid Al-Laham dan telah dicetak dan diterbitkan oleh Dar Ibn Kathir di negeri tersebut pada tahun 1428 Hijriah bersamaan 2007 Masihi. Kajian tersebut bertajuk Al-Wad'u fi Al-Hadis, Ta'rifuhu, Asbabuhu, Nata'ijuhu, Tarikat Al-Takhallasu minhu, yakni pemalsuan hadis, pengenalan, faktor, natijah dan cara menanganinya. Pemalsuan hadis, pengenalan, faktor, natijah dan cara menanganinya. Kemudian setelah itu, Institut Kajian Hadis Selangor, INHAD, telah meminta kami menyusun sebuah buku ringkas dalam menerangkan tentang hadis-hadis palsu dan perbahasan mengenainya untuk dijadikan silibus bagi penuntut-penuntut pengajian dakwah dan usuluddin. Maka kami hasilkan buku ini berasaskan kepada kajian yang disebutkan tadi. Dan kami tambahkan maklumat-maklumat penting dan berfaedah yang berkaitan dengan tajuk sekaligus membawa sedikit perubahan pada isi kandungan dan persembahannya berbanding kajian kami yang asal. Oleh itu, kami namakan buku ini dengan Al-Hadis Al-Mawdu' Asbab Ikhtilaqihi wa Khuturatu Intisharihi wa Dawabit Ma'rifatihi wa Tariqat Al-Takhallus minhu.
Buku ini akan mempersembahkan kajian kami dengan wajah barunya dalam membincangkan topik-topik penting berkaitan hadis palsu. Bermula dari pentakrifannya pada sudut bahasa dan istilah al-muhaddisin, penjelasan tentang hukum meriwayatkannya, pencerahan tentang sejarah kemunculan dan faktor-faktor perkembangannya, serta garis panduan khusus dalam mengenal pastinya. Buku ini juga membicarakan pendirian para ulama terhadap hadis palsu dan usaha gigih yang telah mereka curahkan dalam membenteras gejala pemalsuan hadis ini. Seterusnya membincangkan tentang bahaya dan kemudaratan penyebaran hadis palsu pada zaman ini, sekaligus mengemukakan jalan keluar dari gejala dan fenomena itu. Ini penting supaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab tidak menjadikan gejala ini sebagai wasilah pendustaan terhadap Nabi SAW atau merendah-rendahkan baginda SAW serta memperolok-olokkan agama yang benar yang dibawa oleh junjungan besar SAW. Buku ini diakhiri dengan sedikit pengenalan tentang kitab-kitab yang telah disusun oleh tokoh-tokoh hadis sepanjang zaman dalam menghuraikan tentang hadis-hadis palsu dan perihal golongan-golongan pemalsu. Demikian juga, buku ini menyenaraikan istilah-istilah dan ungkapan yang digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika mana mereka menjelaskan tentang hadis-hadis palsu dan ahlinya. Kami memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menerima usaha kerdil ini sebagai khidmat yang ikhlas terhadap Rasulnya yang agung. Sesungguhnya, dia maha mendengar lagi maha memperkenankan. Ditulis oleh Al-Mu'taz Billahi Ta'ala, Abu Al-Hasan Syed Abdul Majid Ghari, Kuala Lumpur, 22 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, bersamaan 20 Januari 2017. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala telah dapat kita selesaikan sesi pertama perkongsian audiobook bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, satu kajian komprehensif, yang mana dalam sesi perkongsian pertama ini telah kita perkatakan berhubung kait dengan isi kandungan dan mukaddimah kepada kitab ini. InsyaAllah di dalam sesi perkongsian berikutnya, bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, satu kajian komprehensif ini, akan kita lanjutkan ke topik pertama di bawah bahagian pertama, iaitu topik-topik penting berkaitan hadis palsu, iaitu topik pertama, definisi hadis palsu dari sudut bahasa dan istilah dan sebab pengistilahannya sebagai hadis. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih sudi mengikuti sesi perkongsian audiobook kita bagi buku Hadis Palsu, suatu kajian komprehensif ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.